A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah ya. Aida Zul orang pertama. Wow. Dah banyak kali ni. Kefli Zul orang kedua. Masya-Allah hebatnya. Aida Zurin, Kefli Zul, Nur Aziz, Puan Zainun, Singapura nombor 4. Amaris Gita Smith, Kamisah Rasman, ya. Lepas tu siapa ya? Arifah Marjan, Mun Mahisma, ni semua top 10 ni. Cik Akmal Musa, Zaris, Patch Adam Story, tahniah ya. Lepas tu barulah Lina Mukmin, apa nama, Zaruz Ismail, Alam Ahmad, Coach Amy, Zahra Muhammad Nur, ya. Siapa tak apa, Misa ya. Siapa lagi, Khadijah Harun, Salwati Uti. Cik like dan share guys, like dan share cepat. Rifah Marjan, Embun Sari, Zurina Muhammad Isa. Wah, datang ni ya, murid yang setia ni ya. Dia join Tok Abah punya program apa nama, mengenal diri. Tahniah. Rasimah Osman, Kutut Molin pun. Wow, good morning cikgu. Hilmi Madzin, Janatul Nisa, Rashidah Lasik, Azza Amran, Rohana Salih. Like dan share cepat kepada 10 geng, 10 grup. Didi Zari ya, Kamisa, apa nama, Rasman ya. Didi Zari tadi, Rohana Salih, Azza Amran, Kamisa Rasman tadi dah sebut. Nona Shizuka, Rashidah Nordin, Nana Maya, Sisti Afsakula, ni ada ni. Bibi Saidian, ni pun jangan jumpa ni Bibi ya. Saya kenal juga seorang Bibi tu yang tauke besar. S. Asni ya, Coach Amy, Kutut tadi. Dia dah share kepada 10 grup-grup dia, geng dia, kata Cikgu Kutut ya. Terima kasih cikgu. Cik Nun Abu Bakar, Ina Marzuki, Dr. Narimah pun dah masuk. Sabri Dasdas, Azura Syahrudin ya, Syazwan Wanci, siapa ni, Ain Nur Khalisa. 92 orang baru share. 229 dah masuk kelas. Wow, cepat. Sandra Allen, Siti Hajar Ahmad, ni hari Isnin ya. Hani Muhammad Shah, Abdul Rahman Lee ya, Syuhada Syakirin, Ina Zalina, Zaim Hadi Miskam dah masuk. Terima kasih, syukur ya. Terima kasih atas doa. Nur Hafizah, Jamila Harun, Al-Maliki, Azmi Muhammad Omarana, Radiyah Mat Piah ya, Nur Linda Mat Ani, Nani Triana, Coach Amy dah sedekah subuh ya. Tahniah yang dah sedekah subuh. Sedekahkan pada semua. Hari Hani Ida, dan doa banyak-banyak. Syarifah Ifa, Syarifah Aziza, Nur Hayati Syarif ya, Yati Kurosaki Kurosaki, nama betul kan senang. Kurosaki Man, Na Anis ya, Saiful Saidi, Nurin Nur, Sabridas dah ya, dah share dah. Okey, Zakia Khan, Sandra Ellen, Jamila Harun, Siti Aisyah, Borhan Madjani. Saya nak lelaki-lelaki ramai lah. Sapik ya, perempuan 80% perempuan ya. Norizan Asri, Wak Benut. Orang lelaki-lelaki ni semua dah pandai-pandai kot ya. Ina Marzuki, Didi Zari, alhamdulillah ya. Bibi Limin Syahri, 139 share, terima kasih. Syarifki, Kak Yayan ya, Kak Yan, Zaim Hadi tadi dah share kepada 8 grup dia. Hebat ya. Echah Joli, Osman Yasin, Surati, Khadijah Zakaria, Intan Sumaya ya. Ni semua geng-geng yang setia ni. Abu Rahim ya, Rashidah Samsudin, Dinsum. Dinsam, Dinsum nampak sangat Jawa. Dinsam ya, makanan kegamunan Tok Mak tu. Cik Arman Mardiana ya. Siapa lagi? Amir Syafiq, Namang, Syuhada ya, Lita Bolita. Tak dapat tengok live Tok Abah ya kemarin sebab demam. Allah kesian ya, mudah-mudahan sihat sekarang ya. Saidi Lamid, Cik Arman, Aisyah Nasir, Umi Kalsum. Tak dapat tengok live pun boleh tengok rakaman. Cik Hanafi Komeng, Lita dah sebut tadi, Nazmi Ani, Hajjah Jamiah Sayan. Ni geng saya ni. Nita Azman, Mi Mahmud. Berapa dah share? Oh, 241. 265 dah share. So, I got to proceed now ya. Rockefeller Forever. Ayanan. Rockefeller Forever.
Jamilah Harun, Ju Salim, Nurliah Ila, Sarimah, okey, dan Said Imran, Muhammad Zafar Ismail, Saira Taib. Ni orang baru tak bakal kena sebut. Lini Khairuddin, Syamsul Nizam, Nazmi, Ani, Dayang. Oh, Dayang Carriage. Dah lama tak nampak carry agak ya, cari agak. Salasiah Muradi, Kak Ji Bakso. Wah, tu dia. Baik. 264 dalam kelas. 311 dah share. So, tak apa sambung. Tips untuk sentiasa ceria. Semalam tak apa berhenti kat nombor 53. Ya, dalam tergesa-gesa sebab ada masalah teknikal. So tak apa kena tergesa-gesa semalam ujung-ujung ya. Nombor 53 hari ni pun tak apa tak lama ya. Sebab tak apa kena start bengkel pukul 9. So pukul 8 kena bergerak dari rumah. So 7.45 dah kena stop ya. Oh, earlier than that. Okey. So nombor 3 semalam cari mentor atau penasihat ataupun sifu. So tiap cabah yang dah umur 71 pun banyak, ramai mentor, ramai sifu, ramai penasihat. Ya, penasihat tu apa termasuk anak-anak, termasuk orang muda, termasuk guru-guru yang masih belajar. Ni semua penasihat tu abah lah ya. Dan dari masa ke masa tu abah akan ambil program-program untuk khusus yang khusus ya. So tentang content writing, sifu tu abah Khairul Hakimin ya, Muhammad KHM. Tu abah panggil dia ustaz ya. Umur dia baru 40 ya. Tu abah pun baru 71. So ni guru tak abah tu. Dari masa ke masa. Ni sekarang ni belajar dengan Cik Ham. Ham ni baru 36 kot, 35 36. Itu guru tak abah juga ya, sifu kita. Dari masa ke masa kita tanya, kita rujuk, kita belajar. Pio Salman umur 40 tahun ya. Tu abah belajar ilmu fiqh dari beliau. So ni guru, penasihat ya, kita punya sifu, kita punya mentor, cari untuk terus dapat kata tu saluran ilmu dan juga inspirasi dan juga pesanan. Ya, guru lagi tak apa siapa ya, Ustaz Zahzan Muhammad Datuk Zahzan pun, lepas tu dengan Dr. Taufik Ismail mengajar bahasa Arab ya, Ustaz Farid Telaga Biru mengajar. So ini semua ya, tu abang akan dapat vocab ataupun kata-kata bahasa dalam bahasa Arab dengan translation ayat-ayat, perkataan-perkataan kegunaan biasa. Semalam pun dapat imbuhan ya, ataupun perkongsian daripada Ustaz Farid. Tok Abah excited, seronok ya. Malam tadi pukul 12 sampai pukul 1 Tok Abah jawab 2-3 soalan yang minta nasihat yang agak urgent. 1:30 Tok Abah tengok bahasa Arab yang Ustaz Farid Telaga Biru hantar. Pukul 1:30 stop. Pukul 2 tidur. Gitu. So malam tadi punya rutin. Tak apalah tu, orang tua kan, no problem. So pagi ni dah on ni, sebab pagi-pagi pun dah kena premium cokolate. So kena hampir setengah cawan ya, setengah mat. Nampak bersemangat ya, dan mudah-mudahan sihatlah sepanjang hari. Sebab hari ni berbengkel dengan anak-anak dan tim dia untuk membincangkan dia punya arah tujuan the next 6 months ya. The next 6 months, 6 years or whatever lah ya. Kita pun dari masa ke masa buat kata orang tu, bukan retreat tu maksudnya ke belakang, retreat tu undur. Kita nak moving forward. Sesi bukan sesi retreat, sesi moving forward. Tak ada lah. Dalam bahasa Inggeris retreat artinya undur. Tapi retreat juga bermaksud bolehlah katakan berbengkel ke, outing ke, keluar untuk berbincang ya. Tapi dia panggil retreat. Sepatutnya step back, one step behind to move many step forward, begitu ya. Menghisap diri, check back, retreat ya, itu namanya retreat. Sama juga dengan konsep khalifah artinya di belakang, yang di belakang. Sebab kita memimpin, menjaga alam sekitar untuk yang di belakang, keturunan yang di belakang, generasi yang akan datang. Sebenarnya orang yang mentadbir alam itu namanya khalifah, artinya mengambil berat tentang yang di belakang, the future generation. Nampak konsep dia, cantik kan? Cantik. Okey. Jangan lupa ya, program kita dibawakan oleh webinar pada ni hari ni 21 ya. 22, hari ni 22, 25. Ni apa ni 3 hari lagi. 25 hari Khamis ya. 25 hari bulan Tok Abah akan ada program jom urus stres di tempat kerja. Dah ujung-ujung kan dah menderu-deru peserta baru datang. Malam tadi Tok Abah check ya, dengan tengok dengan papernya, dengan toy bin dah tahu atau apa lah ya. So ramai yang
yang apa nama register, ya. So bos-bos hantar your staff to our program, ya, dan staff-staff minta pada bos-bos, ini Tok Abah nak buat program mengurus stres di tempat kerja untuk lebih tenang, lebih produktif, lebih memerantanti work. Semalam pun Tok Abah dengar ucapan semula wawancara 2 hari lepas yang amat berhormat Perdana Menteri, ya, kenapa dia buat konsep keluarga Malaysia. Sebab kita dalam tempat kerja pun kita fokus kepada teamwork, bekerja sebagai satu tim. Tapi kata beliau, why not fokus kepada bekerja dalam syarikat, dalam jabatan, dalam kilang sebagai satu keluarga, keluarga Malaysia, not just as a team but as a family. Lain dia punya implikasi, lain dia punya emosi, lain dia punya semangat, lain dia punya gerak kerjanya. Gitu. Tok Abah setuju, ya, bukan sebab Perdana Menteri yang cakap, bukan. Konsep tu konsep yang baik. So kita setujulah. Kalau tak betul kita tak setujulah. Walaupun PM yang cakap, kalau tak betul kita kata tak setujulah. Ya, gitu, ya. Dan ingat pesan Tok Abah pada anak-anak Tok Abah dan pada anda semua, kita muliakan, kita hormati seorang Perdana Menteri, sama seperti kita menghormati seorang pencuci, seorang kerani, seorang pemandu lori. Kita hormati semua orang. Ya, sebab Allah tak pandang siapa kamu, Allah pandang hati dan tindakan kamu. Alright. Oh ya, Tok Abah punya staff kata, kita dah ramai pun dah mendaftar. Belum, Tok Abah belum cakap lagi dalam FB Live, tak pernah cakap lagi, iaitu pada 9 ni bila 10 September. Sebab ramai sangat mak bapak bertanya, ramai sangat guru-guru bertanya, ramai guru bertanya, ramai kaunselor bertanya, tak buat ke program untuk pelajar-pelajar untuk lebih fokus, lebih tenang, lebih seronok belajar. Ya, Tok Abah kata okeylah, ya, sebab biarnya tiap-tiap tahun Tok Abah buat 2-3 kali program ni, tapi oleh kerana situasi keadaan dan usia yang begini lanjut, Tok Abah kata okey. So Tok Abah garap balik, ya, Tok Abah cek balik, ya, apakah rahsia pelajar-pelajar cemerlang, apakah rahsia pelajar-pelajar cemerlang yang dapat 9A, 10A, 20A, yang cemerlang, yang hebat, yang seimbang. Tok Abah tengok, kaji balik, dan Tok Abah masukkan dalam Tok Abah punya modul, iaitu petua dan teknik belajar yang berkesan, ya. Ni direct je, simple. Petua dan teknik belajar yang berkesan. Kadang-kadang bukannya berapa lama yang kita belajar, tapi berapa efisien kita belajar. Tok Abah gunakan teknik yang terbaik dalam dunia. Sebab ni based on kajian Tok Abah yang mengajar aspek ini, bidang ini selama 40 tahun. Ya, sejak tahun 70-an Tok Abah dah buat, sejak tahun 79 specifically Tok Abah telah memberikan kursus tentang teknik belajar. Masa tu kita buat output learning tu sebagiannya depannya, dan otak kanan, otak kiri. Tapi itu dulu 40 tahun lepas. Tapi dengan ilmu-ilmu baru, pengalaman baru, kajian baru, Tok Abah tengok pula wawancara dengan ratusan pelajar yang sudah terbukti cemerlang, sama ada ikut program kami atau program orang lain. So kita tahu, ini dia 30-40 rahsia pelajar yang cemerlang, ya. So Tok Abah masukkan semua dalam petua dan teknik belajar yang berkesan. Bila? Pada 10 September. Untuk satu app, untuk satu rumah lah, ya. RM30. Walaupun 3 orang anak-anak, 4 orang ke, dia nak ajak kawan-kawan dia kat rumah tu, no problem. Satu app, satu alat, ya, RM30. Tapi kita nak bagi peluang pada sekolah-sekolah, ya, untuk sekolah-sekolah nak buat kad dewan, ya, beratus ke beribu ke datang ke dewan, ya. Ada dia punya rate, ya, untuk satu sekolah. Dan untuk mereka bank ke, jabatan ke, swasta ke, nak buat untuk anak-anak pekerja, ya, ada kita buat, ya, satu rate, ya. Tok Abah pun tak ingat detailnya, just klik the link ke atas tu, ada semua detail tu. Untuk satu sekolah berapa, ya. Satu sekolah kita bagi satu app lah, ya, tapi dia boleh pancarkan kat dewan 1000 orang pelajar, no problem. Ya, untuk syarikat-syarikat, untuk swasta, untuk jabatan, untuk kebajikan anak-anak, dia buat pula. Kita buat satu rate, ya. Buat tak mahal mana pun. Ni rate yang semua orang mampu, insyaAllah. Mampu milik, mampu attend, mampu belajar. Tu Tok Abah nak, yalah, kita umur pun dah begini, entah bila meninggal dunia. So kita nak mati dalam keadaan kosong, nak tinggalkan semua ilmu. Gitu niatnya, ya. So programnya ialah pada 10 September. Ini atas permintaan ramai. Tok Abah tak daya nak buat. Tapi sebab dah tengok dan kita ada pengalaman dan ilmu tentang itu. Dan ya, kemarin pun dalam program mengenal diri pun ada seorang sahabat, ya, namanya Syukur, dia chef, ya, kat Tenera Hotel, kata, Tok Abah cakap pada anak saya, ya, dia cakap bisik kat telinga dia, bincang, ya, lepas tu nampak dia berubah,
nampak dia berubah, dia bersemangat. Itu yang saya berdatang attend program untuk mengenal diri. Itu Tok Abah cakap selama 2-3 minit. Itu pun selepas berbuka puasa. Majlis berbuka puasa yang lepas, selepas berbuka puasa, Tok Abah dia dipanggil oleh chef ni untuk bercakap pada anak-anaknya diorang. So Tok Abah bercerita, dia kenal peribadi anak dia dan beri nasihat selama 2-3 minit. Dan dengan izin Allah, ya, maka chef syukur, kata anaknya sangat-sangat berubah dengan izin Allah. Bukan Tok Abah ubah orang. I cannot change people. Only yourself can change yourself dengan izin, inspirasi, hidayah Allah. Ya, I can only give the tips and the doa and the inspiration, insyaAllah. Ya, mengubah manusia, Tok Abah tak mampu. Nabi Muhammad SAW pun tak mampu nak ubah pakcik kesayangannya Abu Talib. Who am I after all? Ya, okay, so itu dia. Tok Abah excited ya nak share pada 10 September. So mak ayah pun boleh duduk sama lah ya. Atuk nenek pun boleh duduk sama. So untuk tiap-tiap apps ya, RM30 aja untuk rumah-rumah. Ya, nak buat satu rumah anak yatim pun tak apa. Kalau nak sponsor ya, sponsor rumah yatim ke apa, bubuh lah ya. Untuk satu sekolah kita ada bagi satu rate ya. Untuk satu organisasi, satu kilang, satu syarikat, kita ada satu rate ya. Untuk mereka buat CSR. Kalau bank-bank tempatan nak sponsor ya anak-anak pelanggan, oh why not? Tok Abah nak bagi cakap lah juga kawan-kawan Tok Abah kat bank-bank di Bangi ya. Nak cakap pada mereka sponsor lah. Ya, bukan mahal mana pun, tetapi anak-anak pelanggan. Oh, the pelanggan will be so thankful dan berterima kasih, dan mungkin dapat pelanggan baru dan dapat keberkatan dalam rezeki. Alright. So itu Tok Abah excited ya. Pada 10 September ni first time Tok Abah hilangkan, sebelum iklan lagi pun dah ramai yang mendaftar ya. Baik. So tip nombor 54 ya. Ini yang Tok Abah check balik malam tadi. Bagaimana ya? Bagaimana kita nak sentiasa bahagia secara long term? So Tok Abah check balik. Oh, sekarang 322 masuk kelas, 495 yang share. Termasuk Junaidah Yusof baru masuk, Siti Kusal, Rifah Marajan dah sebut banyak kali, Nurul Azmah ya, Nurul Hazmizah ya, Junaidah Yusof, Ayuni, Amir ya, dan Siti Aisyah Din. Baik. So 501 dah share. 325 orang dalam kelas. Baik. Terima kasih. Kalau nak share kat kawan lagi untuk dapat 400, cantik. Tip nombor 54, senaraikan falsafah hidup anda. Ini yang Tok Abah sebut dengan anak-anak Tok Abah berpuluh tahun yang lepas. Apakah falsafah hidup Tok Abah, agar mereka dapat share, dapat kongsi falsafah hidup ya. Contoh falsafah hidup yang Tok Abah share dengan mereka, yang mudah-mudahan membawa kita bahagialah ya. Satu ialah buat apa pun terbaik nak. Anak Tok Abah nanti kalau anak Nur Hidayah, Muhammad Syakir, Muhammad Syadwan ya. Lepas tu kemudian yang sulung kat 7 tahun masa tu. Lepas tu yang nombor 2 5 tahun. Lepas tu adik dia lah ya, baru lahir. Sejak tu lah Tok Abah mula cerita kat mereka falsafah hidup ya. 7 tahun 5 tahun baru lahir. Itu mula dia cerita tentang kalau buat apa pun terbaik nak. Kalau buat apa pun terbaik, sebab kamu anak abah, kamu anak mak, kamu kena buat yang terbaik. Apa yang kamu buat ni dah cantik dah, but itu falsafah. Buat apa pun terbaik. Rupanya itu pun sebenarnya satu saranan Nabi dalam sepotong hadis yang bermaksud Allah amat kasih hambanya yang buat apa pun dengan itqan, dengan tekun, dengan sempurna. Ya. So itu falsafah hidup. Dan Tok Abah pesan pada anak, buat apa pun kena pasal niat. Niat kena baik. Niat kerana mardatillah, bukan nak dapat glamour, bukan nak dapat puji-pujian manusia, bukan nak cari piala, nak cari pahala. Ya, niat kena murni, niat kena bersih. Itu falsafah. Ya, yang ketiganya, kita lah ya, belajar bersyukur dan jadi orang yang beriman ya. Belajar bersyukur dan jaga solat, jaga Quran, jaga amalan sebagai orang yang beragama. Itu Tok Abah pesan, dan pesannya lah ya, baca Quran seboleh-bolehnya tiap-tiap hari, dan ya, kalau boleh bantu orang. Ini falsafah. Bantu orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan jangan takut membantu orang, sebab Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya dengan ikhlas. Kita bantu orang lain dengan ikhlas, Allah akan berikan bantuan. What goes around comes around manifold. Bukannya kita bagi satu dapat satu. Kita bagi satu mungkin dapat 10, mungkin dapat 700 kali ganda. Tengok sumber mana yang kita rujuk, hadis ataupun ayat Al-Quran. Dahsyat kan? So jangan risau tolong orang. Dengan syarat ikhlas, dengan syarat jangan sampai membunuh diri lah.
Kita tolong orang sampai menganiaya diri sendiri. Be careful, ada yang begitu. Ini tahap yang paling tinggi lah kot. Taubat tak mampulah. Ya. So, jom kita bentuk falsafah hidup. Kalau tak ada, kita create lah. Create. Falsafah ni kita yang prinsip hidup. Contoh ya, tidak belajar bersyukur, buat niat yang terbaik, buat yang terbaik, jaga ibadah, ya, bantu orang, jangan susahkan orang, jangan susahkan orang. Tuan kata, kalau tak mampu nak bantu orang, anak-anak, jangan susahkan orang lain, ya. Dan Tuan pernah sebut pada anak-anak Tuan, set in your mind untuk cipta sejarah, in your small way, create history, create legenda, create legacy. Ya, Tuan sebut pada anak-anak, buat yang terbaik sampai awak mencipta sejarah. Masa sekolah dulu, dia lah pelajar yang paling suka tolong cikgu. Dia lah pelajar yang paling rajin. Dia lah pelajar yang yang paling awal datang sekolah. Dia lah pelajar yang suka tolong orang. So whatever, buat satu azam untuk bentuk sejarah. Ya, sebabnya Tuan pesan pada anak-anak, ya, Tuan share, ya, kita yang falsafah hidup. So anda bagaimana, ya? Kalau kita ada falsafah hidup, pegangan kita punya nilai hidup, semua agensi besar, jabatan kerajaan swasta, ya, semua ada dia punya core values. The core values, the shared values. Ini pada Tok Abah adalah falsafah cara mereka mentadbir atau menjalankan kelangsungan organisasi. Ya, shared values, core values. Ya, Tok Abah tengok Petronas ada core value dia. Ya, semalam Tok Abah bagus 2 hari lepas dengan Kopetro, so Tok Abah tengok dia punya core value. Ya, ada accountability, ada customer focusnya, ada integrity-nya, ada macam-macam, ya, ada 6, 7, 8 dia punya core values yang sangat baik. Jadi anda bagaimana, ya, untuk sentiasa maju ke depan, ada seronok, happy, dan kata tu kebahagiaan yang hakiki, yang real, yang mendalam, kena ada falsafah hidup, ya, dan ataupun nilai-nilai trust yang anda pegang, ya. Tapi yang paling penting ialah belajar bersyukur. Sebab la in syakartum la azidannakum. Ini semua orang dah cakap. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmat. Barang siapa belajar bersyukur dan mempamerkan kesyukuran, Allah akan bagi kita sebab dan reason dan avenues untuk terus bersyukur. Terus bersyukur, terus bersyukur, bertambah bersyukur. Kenapa pula begitu? Sebab barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, maka Allah bagi nikmat lagi, bagi lagi. So kita pun lagi bersyukur, terus bersyukur, terus bersyukur. So hence Tok Abah cipta satu kata-kata, kononnya quotation dari Tok Abah lah. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan bagi sebab yang berterusan untuk terus bersyukur. Itu kononnya, my own quotation lah, kononnya. Tapi mungkin orang lain dah ramai yang sebut. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan bagi sebab secara berterusan untuk kita terus bersyukur. Barang siapa yang tak bersyukur, nanti ingat, ya, nanti Allah akan bagi sebab untuk kita menyesal. Ya, sebab barang siapa yang tidak bersyukur, seksaanku amat pedih. Kesannya kita menyesal, kita regret, kita sengsara. Ya, so belajar untuk bersyukur. Dan ingat, wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah mengesahkan, dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Therefore, kalau anda dan Tok Abah masukkan dalam falsafah hidup untuk belajar untuk bersyukur, anda dan Tok Abah masuk golongan yang kecil, golongan yang istimewa, golongan yang eksklusif. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Let's fight, guys. Let's do something to enter that exclusive group orang yang bersyukur. Bukan eksklusif group yang masuk kelab-kelab mahal, kelab-kelab istimewa. Itu Tok Abah tak masuk campur. Ya, tak payahlah tu. Kalau anda mampu, silakan. But I'm not interested. Masuk eksklusif group, ya. Members only. Ya, membership club RM100,000. Itu pulang. Itu mereka yang mampu, silakan. But I'm not interested at all. Contohlah, ya. Ini contoh, ya. Okey, nombor 54. Ya, nombor 54 ialah senaraikan falsafah hidup anda dan cek balik, kongsi dengan ahli keluarga, ya, dan kata tu, hidupkanlah falsafah ini, maka anda akan mencapai kegembiraan, ya, kebahagiaan yang hakiki. Alright. Lagi, nombor 54.
Tip nombor 55. Ini lebih kepada bila kita mula ke berfalsafah, kita pun akan kata tu cari benda-benda yang mendalam lah ya, yang internal ya. Nombor 55, kenal pasti 3 penghalang hidup. Kenal pasti apakah 3 penghalang hidup kita yang kalau kita atasi satu persatu, kita punya kebahagiaan, kehebatan, kejayaan akan melimpah ruah dan akan ada lonjakan sarjana. Ada quantum leap in our life when we overcome 1, 2, 3 of our inherent obstacles. Gitu. Ni pun Tok Abah tengok ya, diri Tok Abah sendirilah ya, apa dia perkara-perkara yang kalau kita atasi, masya-Allah ya. Satu perkara yang Tok Abah cuba nanti lah, elak bertangguh. Elak bertangguh-tangguh. Tok Mak pun memang dia tak pernah bertangguh. Dia kadang-kadang sampai kita pening kepala. Dia terfikir je tu nak buat on the spot nak buat. Memang tak nak bertangguh. Ya Allah, malam-malam lah. Dia kata, okey, ni kena panggil ni, kena cek ni. Kata, sabar, tunggu besok pagi. Dia kan tak besok pagi, takut terlupa. On the spot. Tapi memang orang-orang yang dah dewasa, dah lanjut usia ni, kita rasa kita tak ada masa. Dan I've seen so many cases orang tua lah ya, warga emas, warga platinum. Warga emas 60-an, warga platinum 70-an, yang memang people in a hurry. They are all people in a hurry. Mereka tahu mereka tak ada masa. Takut-takut tak sempat nak bagi nasihat, nak bagi bimbingan kepada anak cucunya. Mereka terpaksa cakap on the spot. Takut tak sempat. Cuma kadang kita nampak, kenapa orang tua ni garang sangat kepada anak-anak saudara, anak cucu-cucu, garangnya, ya Allah. Dan Tok bertingan, dia mungkin perasan, dia mungkin tak panjang hayat lagi. Dia tak ada masa lagi untuk bercakap dengan slow ni. So dia kena, kata orang tu, agresif sikit sebab time is not on their side, so to speak. Ajal maut di tangan Tuhan, betul lah. Tapi logiknya, ya, sunatullah ya, umat Nabi Muhammad sekitar 60-70. Nabi sendiri cakap tu, umatku hidup sekitar 60 hingga 70 tahun. So, those yang 60-70 memang dah, basically, dah di hujung-hujung usia. So, we don't have much time. Sebabnya baru viral 2-3 hari ni. Ya, Siti Elizad tanya Tok Abah, perlu ke orang tua-tua ni travel? Ini untuk Radio Sinar ya. Elizad tanya, sekarang sedang viral ni. Tok Abah baru dapat 2-3 orang hantar kat Tok Abah semalam. Ya, Tok Abah buat rakaman 2 minggu lepas. Ya, dia tanya, perlu ke orang tua-tua travel ke apa? Ya, ada cucu ramai. Tok Abah kata perlu. Untuk mereka yang ada kesempatan, ada peluang ya. So pergilah untuk terapi, pergilah untuk bonding, pergilah untuk tukar suasana. Ya, sebab Tok Abah banyak dapat nasihat daripada pakar-pakar, daripada pakar psikologi. When you are 60 ya, and above, dah pencen, dah besar dan sebagainya, do what you want to do. Tapi Tok Abah tambah, as long as syariah compliant, buatlah. Ya, nak berjalan ke, nak beli tu ke, nak makan ini ke, ya, berpada-pada lah. Buat. Ya, sebab masa awak dah terlampau singkat. Yang mungkin esok lusa meninggal dunia. Jadi jangan orang kata terkilan lah ya. So dengan lah, memang Tok Abah suka sangat, Tok Mak suka sangat dengan cucu-cucu datang every weekend dan sebagainya. Tapi we got to go on with our life. Ya, memang cucu-cucu memang satu terapi juga. Tapi kalau nak bercuti ke, nak berjalan ke, silakan. Tok Mak yang excited kalau buat perancangan untuk bercuti ni ya. Tok Abah biasanya kita ni quite sedentary. Ya, Tok Abah ni quite sedentary, homely, lebih selesa kat rumah. Tapi ikutlah ya, ala kadar yang patut-patut kita ikut. Yang munasabah. Walaupun badan kadang tak daya, tapi dia refreshing, ya, recharging. Ya. So sebelum tu kita ingat balik ya, program kita dibawakan oleh webinar pada 25 Ogos, tulat ya, 3 hari lagi ya, iaitu webinar untuk jom urus stres di tempat kerja. Ya, so anak buah staff beritahu bos, masih ada masa sikit sebab kita pun panjatkan ke belakang daripada 9 Ogos ke 25 Ogos sebab you all yang kata tak sempat nak minta izin daripada bos, tak sempat nak buat all the necessary arrangement. So now make sure you sempat ya. Sebab kita undur ke belakang sebab you all yang minta. Tuan nak buat segera lah pada 9 Ogos yang lepas, tapi ramai sangat yang tolong delaykan sebab kami tak dapat lagi gini. Okay, alright. Then because the customer in many cases are right. So sekarang kita undurkan ke 25 Ogos sebab anda. So staff minta izin daripada bos,
Jom urus stres di tempat kerja untuk dapat kelangsungan, ya, kehebatan, ketenangan, teamwork, productivity dan kurang stres. Jangan takut. Bila awak kurang stres kat tempat kerja, programkan otak untuk kurang stres juga kat rumah. Sebab segala-galanya ada kaitan, kena ada work-life integration, work-life balance. Work-life, kata orang tu coordination, assimilation. Gitu, ya. So, mudah-mudahan ketenangan, kurang stres kat tempat kerja membawa kehebatan kat rumah. Ya, so itu Tok Abah akan ceritakan bagaimana nak mengurangkan stres kat tempat kerja dengan bermula di rumah, bagaimana nak programkan otak sebelum balik rumah untuk kurang stres di rumah walaupun penat macam mana pun, insya-Allah. Kita akan kongsi, ya, 150 tips lah, all in all, banyak tips daripada awal sampai hujung. Dan nak ngurus stres pun ada 65 tips dalam nota yang Tok Abah dah sediakan, dalam e-book dan nota workbook yang kita sediakan, ada semua. Jadi mudah-mudahan, ya, anda akan dapat manfaat dan Tok Abah akan tinggalkan semua ilmu ni di dunia. Tak nak bawa ke kubur, tak nak bawa ke mati, ya. So that we die empty. Semua ilmu pengalaman ni kita nak tinggalkan kat dunia. So please come to our webinar pada 25 Ogos, ya. Jom urus stres di tempat kerja. Mungkin anda tak perlukan, so beritahu anak buah, anak saudara, WhatsApp group, ya. Sponsor orang lain, murah je pun, ya. Tapi bos-bos, do send your staff. Send me a few staff, many staff, so that they can have eco seminar dan share dengan yang lain dalam organisasi, dalam jabatan. Fine, ya. Itu cara yang berkesan, bagus untuk yang datang, bagus untuk yang tak dapat datang, ya. Alright. Dan ada kata tu ripple effect dalam organisasi. Jangan kita hantar 20 orang ke program tu, tapi yang 200 orang tak dapat. So yang 20 orang ni boleh pilih 5-6 orang, wakilkan untuk share dengan satu company, satu jabatan. Tak payah panggil untuk apa pun, tak larat pun, ya. Okey. Alright. So yang nombor 55 tadi apa? Kenal pasti 3 penghalang hidup kita. Apa dia? Apa dia? Bertangguh-tangguh. Apa dia penghalang hidup kita? Kita yang tak nak belajar. Aku dah penat belajar masa muda tu, aku malas nak baca-baca dah. That could be penghalang. That could be penghalang, ya. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin dan muslimat. Ya, menuntut ilmu itu fardu, wajib untuk laki-laki perempuan yang beriman dari lahir sampai ke liang lahat. Keep on learning, keep on reading, keep on researching. Tu Abah masih buat. Ya, bukannya showing off, sharing guys, sharing. Tu Abah terus belajar, cari maklumat, cari ilmu, Google sana, Google sini. Yang ramai pula sahabat-sahabat yang hantar, ramai juga sahabat, bukan ramai sahabat-sahabat, ramai juga sahabat yang hantar link yang ilmu tentang mengenal diri, tentang stress management, tentang teamwork, tentang team building, tentang, ya, bagaimana nak merangsang pekerjaan dan sebagainya, ya. Merawat konflik, ya, negosiasi, macam-macam orang hantar link. Yang ni semua link-link yang terkini tahun 21, tahun 22, ya. Ya, Tok Abah excited tiap hari dapat ilmu baru. So kenal pasti. So kadang kita punya penghalang ialah tak nak belajar, ataupun kita punya paradigma songsang. Aku ni dah umur 60, dah umur 70, dah lupa dah apa ni. Alah, tak payahlah. Don't ever think negatively. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Ramai orang yang dah umur 60, 70, dia mensabotaj dirinya. Aku dah adat lah, dah 65, 30, 70 ni memang akan sakit. Pasti akan sakit. Not necessarily, ya. Dan ramai orang umur 60, 70 sehat. Sehat ala kadar lah. Bukan sehat orang muda, ya. Sehat orang tua, ya. So Tok Abah nampak semalam, ya, masa makan di restoran, ya, dengan keluarga, jumpa satu keluarga, ya. Agak berapa umur ayah saya? Pak Haji tu pandang masih berjalan, walaupun slow berjalan. Tok Abah saja nak Tok Abah kan pemurah. Tok Abah nampak dia agak tua kan. 80 kot. Padahal Tok Abah tahu dia lebih dari itu. 80 kot. Sebab dia cucu pun tak ramai, baru 40 orang cucu. 40 orang cucu. Anak pun tak ramai, cuma 14. Anak 14. Anak 14. Ya, cucu 40. Ya, so Tok Abah tengok 80 kot. Anaknya ayah saya next month dia kata 93, 99 ke 97, 93. 90-an lah. Wow, Tok Abah tahniah, syukur alhamdulillah. Dan pak cik ni masih boleh berjalan.
ya, masih sihat, ya, alhamdulillah. Nampak ya, itu semalam punya kisah, ya. Tok Abah semalam kisah semalam ya. Syukur sangat Tok Abah naik semangat, naik excited ya. Tengok ya, dengan bonding keluarga, dengan anak-anak dan cucu-cucu, ya. Cucu-cucu baru 40 orang, seronok dia. Dia lah, dia kata 44 tapi yang meninggal semua masuk tu, jadi yang hidup 40 dia kata. 40 orang cucu yang ada. Dia ingat 44 ya. Okey. So kenal pasti apakah antara 3 penghalang kemajuan diri? So satu ialah kebanyakan orang dihalang dirinya dengan paradigma yang sempit, paradigma yang songsang, paradigma yang negatif. Tok Abah pernah sebut kan? Kajian daripada 2 orang manusia, seorang tu Tok Abah terlupa, kena rujuk balik. Dia kata 35,000 kali kita berfikir, tapi Johnny Emberling buat kajian, dia kata 50,000 kali kita berfikir dalam sehari. Dan 80% pemikiran kita adalah negatif. Ini penghalang ya. 80% pemikiran kita dalam keadaan normal tanpa intervensi adalah negatif. 80% of our thoughts or self-talk is negative. Jadi macam mana nak maju ke depan? 80% pemikiran kita ni dalam suzon, bersangka buruk. Itu secara natural ya. Tapi kalau dengan orang yang beriman, dengan orang yang positif, dengan orang yang membaca, dengan orang yang bersyukur, dengan orang yang berdoa, ya, mudah-mudahan kita betulkan. Sebab bila hati bersih, kepala kita jadi positif. Hati mengawal fikiran. Nampak? So betulkan hati, betulkan hati, betulkan hati. Tok Abah cakap pada semua orang, terutama pada diri Tok Abah lah. Ya, solat taubat datang malam, istighfar banyak-banyak, maafkan semua orang, betulkan hati, maka qalbu akan mengawal fikiran. So I'm not worried about fikiran kalau qalbu kita bersih. Kalau hati kita bersih, insya-Allah pemikiran kita akan positif. Hati bersih, mata jadi mata lebah, fikir kita jadi fikir yang yang positif, insya-Allah. Mata pun mata lebah, mata mencari benda yang baik-baik saja. Gitu. So apa dia lagi? Penghalang diri kita. Kita yang tak sabar, kita yang malas, kita yang banyak alasan, kita yang apa dia? Apa dia penghalang? Ya, tapi tak berapa sebut yang besar, ya, iaitu kita tak bersyukur, kita negative thought, paradigma yang songsang. Alah, umur 80, umur 70 nak belajar apa lagi? Mana otak boleh? Don't teach old dogs new tricks, kata peribahasa Inggeris. Don't teach old dogs new tricks. Jangan ajar anjing yang tua trik-trik baru. So dia pandang tu apa? Alah, we are old dogs guys. Why should we learn new tricks? My classmate kata. Tu apa kata? That peribahasa is meant for dogs. Old dogs don't teach old dogs new tricks. Tu apa gurau lah. Ya, walaupun dia maksudkan manusia juga, tapi dogs, manusia ni sehebat-hebat ciptaan Tuhan. Allah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Takkanlah kita tak boleh belajar benda baru. Tok Abah nak tengok orang yang umur 80, umur 90 masih membaca, masih bercakap, masih berfikir, masih berubah. Tok Abah tak payah sebut nama lah. Tengok keliling lah. Orang umur 80, 90 masih membaca, masih menulis, masih memberikan idea. Tengok keliling lah. Ya. So insyaAllah ya. Okey. Itu nombor 55. Ya. Okey. Tok Abah bagi 2 lagi tips ya, sebelum kita benar tanya awal, sebab Tok Abah kena cap-cap cepat-cepat. Tapi Tok Abah akan ulang besok, insyaAllah. Besok hari Selasa, mudah-mudahan ada peluang kita happy life ya. Jangan lupa ya, Tok Abah punya selalu ya, ini pun Tok Abah makan. Nanti kejap lagi lepas sarapan Tok Abah makan Kondisi Plus. Ini ada Cordyceps militaris dan vitamin C. Ini memang untuk sengal-sengal, untuk sendi-sendi, untuk dan bila anak cucu Tok Abah kena COVID, positif lah COVID-19. So ayah dia kata tak apa, kita kan ada Kodi Plus ya. So sebab ni ada vitamin C plus yang akan menguatkan immune system. Kami pun test semalam ni, the whole family, buat RTK dan semuanya negatif, alhamdulillah. Cucu positif ya. Cucu bernama Khalif Zikri, dia positif, tapi itulah yang lain semua alhamdulillah negatif. Sebab mungkinlah antara lain kita amalkan Kondisi Plus, alhamdulillah ya. So mudah-mudahan itu ya, dan dapat membantulah ya. Okey. So dan of course ini untuk anak-anak dan cucu-cucu Tok Abah semua ya, ambil X Plus, perasa coklat ni. XL Plus ni memang makanan tambah untuk kanak-kanak, perasa coklat yang dia punya maskotnya Didi and Friends and Tok Abah. Didi and Friends. So dia ada apa?
vitamin C plus. Ini untuk anak-anak memang hebatlah. Yang untuk immunity, kolostrum, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA powder, ada lotus seed. Yang Tok Abah seronok ialah ada teratai, biji teratai. Yang biji teratai dengan izin Allah, dia punya aura dia membawa ketenangan, membawa balance, ya, dia tenang. Ya, salah satu kehebatan biji teratai, aura yang Allah berikan pada teratai, lotus flower, ialah ketenangan. So, siapa yang makan biji teratai, insya-Allah akan dapat ketenangan. Bila tenang, belajar, seronok belajar, lama belajar, ya, dan ikut sistem yang betul, menghadap kiblat, dan kita doakan kepada anak cucu kita Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah, jadi pandailah dia orang. Bukan sebab makan ni terus pandai. Itu Tok Abah tak claim, ya, tak pernah claim. Tapi sebab makan benda ni, mereka akan tenang, bertenaga, bersemangat, seronok belajar, ya, mudah mencerap, ya, dia lama pula belajar sebab dia bertenaga. Maka jadi pandailah anak cucu kita. Gitu. Dan yang penting bila mak bapak melaburkan sedikit bang untuk benda-benda seperti ini, mak bapak kena berubah. Sebab Tok Abah selalu sebut, mak bapak wajib berubah sebelum anak-anak berubah. Haramkan perkataan negatif, bantu anak belajar, ya, temankan anak belajar, ya, dan pastikan anak belajar duduk menghadap kiblat, dan bacakan kat kepala anak-anak cucu-cucu Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Ini doa untuk menguatkan the whole body system untuk belajar. Ya, Fatihah ibu sekali doa, ayat kursi mengalau semualah gangguan, alam nasyrah, al-insyirah menguatkan otak, membuka minda dan hati untuk belajar. Ya. So langkah 56, peronggakan otak, dan setiap setiap malam sebelum tidur. Ini pun Tok Abah buat, ya. So ni Tok Abah akan bagi sikit, besok kita sambung. Kita ulang balik. Tok Abah sebelum tidur, Tok Abah akan program otak. Ya Allah, ya, jadikan aku kalau aku masih panjang umur esok, kejutkan aku pukul 6 pagi dengan keadaan sehat, ceria, good mood, bersemangat, berkobar-kobar untuk bekerja, untuk keluar rumah, untuk buat apa pun. Tok Abah ingat umur Tok Abah 71. So ya Allah, kejutkan aku dalam keadaan yang sehat, ceria, good mood, bersemangat untuk membuat tindakan. Malam tadi Tok Abah programkan pada pukul 2 pagi, 1.45 nak masa tidur tu. Kejutkan aku dalam pukul awal, aku nak pergi berbengkel dengan tim anakku daripada pukul 9 pagi sampai 4 petang. So kita programkan otak, bangun pagi dengan ceria, good mood, senyum, sehat. Ya. So apa yang kita fikirkan, programkan sebelum tidur, kita akan menunjukkan kita bangun dalam keadaan ceria. Pagi tadi Tok Abah bangun aja, menghadap kiblat, berdoa, terus ke toilet dan sebagainya. Sampailah sekarang, ya. Ni nak berhenti dah ni, ya. Program otak setiap malam, ya, sebelum tidur untuk sentiasa positif dan happy dan ceria. Last untuk hari ni, sebab kita kena berhenti kat nombor ganjil, witir, nombor 57. Besok Tok Abah akan terangkan. Kemarin pun ditanya oleh seorang peserta, apa maksudnya sleep thinking. Tok Abah kata salah satu cara nak mengenal diri adalah dengan menguatkan kita punya gerak batin. Dan untuk menguatkan gerak batin, kita kena belajar ilmu sleep thinking. Apa makna sleep thinking? Orang bertanya sebab dalam nota Tok Abah kata sleep thinking tapi tak buat penjelasan. Sleep thinking ialah kita cuba nak cari penyelesaian pada masalah atau solusi ataupun jalan keluar daripada apa permasalahan yang kita hadapi semasa kita tidur. Sebab otak kita masa kita tidur masih berfungsi, masih bekerja. Malahan kajian mengesahkan orang perempuan otaknya 70% masih berfungsi, masih aktif masa tidur. Orang lelaki sekitar 10% otaknya masih berfungsi semasa tidur. Kajian. Yeah. So Google, check it out. Man, 10% of the mind is still working while sleeping. Woman, up to 70%. Jadi bahagian yang bekerja inilah kita gunakan untuk mencari solusi. Ini namanya sleep thinking. So Tok Abah akan sambung esok, ya. Tok Abah nak minta berhenti sekarang sebab Tok Abah kena buat persediaan, ya. By 8:15 kena bertolak ke tempat berbengkel. So all the best, guys. Selamat hari lahir, selamat anniversary. Untuk mereka yang nikah hari Jumaat, Sabtu, Ahad semalam, selamat pengantin baru, bahagia tiljana, selamat menjalankan tugas, selamat berkhidmat dengan masyarakat, selamat recuperate ataupun sihatkan diri. Untuk mereka yang sakit, di rumah jaga diri, makan ubat yang patut, ya, dan bersangka baik, fikiran positif, mudah-mudahan akan sehat, ya, ikut jadual Allah, ya. So buat yang terbaik hari ini, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.